أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Tafsir Al-Quran Ahmad Suan Haji bin Muhammad, ayat 183 hingga 188 mengisahkan tentang puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, difardukan atas kamu puasa sebagaimana telah difardukan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu takut. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم in kuntum ta'lamun. Ayat 184. Puasa itu adalah beberapa hari sahaja, 29 hingga 30 hari. Barang siapa yang sakit atau berjalan di antara kamu yang menyebabkan berbuka, maka gantinya dihitung dari hari-hari yang lain. Dan bagi yang kuasa berpuasa tetapi amat sukar melangsungkannya, hendaklah mengeluarkan fidyah, memberi makan orang miskin. Barang siapa yang mengerjakan sunat, amat baik baginya, dan puasalah, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Huraian ayat 183, 184. Ibadat puasa iaitu menahan nafsu dari makan minum, bersetubuh dengan perempuan, dan meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa sepanjang siang hari, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa satu ibadat yang telah lama dikerjakan oleh para nabi zaman dahulu, yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala ke atas mereka. Maka puasa itu pun diwajibkan juga ke atas umat Islam. Semoga mereka menjadi takwa, yakni takut kepada Allah. Kerana puasa itu sangat berguna untuk mendidik rohani dan budi pekerti. Orang yang dapat mengekang hawa nafsunya semata-mata kerana Allah, nescaya akan terdidik mengingat Allah tiap-tiap waktu, serta malu hendak melakukan dosa. Tetapi sebaliknya, percabulan terhadap puasa sudah cukup memberi gambaran betapa rapuh rohani dan lemah jiwanya kerana telah mahu menunjukkan sifat malu dari dirinya. Ibadat puasa itu hanya beberapa hari sahaja, tidak lebih dari 1 bulan, di antara 29 sampai ke 30 hari. Barang siapa yang sakit atau berjalan, yakni musafir yang menyebabkan terpaksa membuka puasa, tiadalah mengapa. Boleh mengqadhakan membayarnya pada hari yang lain, mengikut bilangan hari-hari ia berbuka. Di dalam ayat 184 berbunyi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi yang kuasa berpuasa, hendaklah mengeluarkan fidyah, memberi makan orang miskin. Para ulama telah berselisih pendapat dalam mentakwilkannya. Kebanyakan mereka berpendapat bahawa ayat ini telah dimansuhkan kerana kewajipan puasa dalam permulaan Islam merupakan kewajipan baharu yang belum biasa mereka lakukan. Mereka diberi peluang memilih antara dua perkara, puasa atau berbuka dengan membayar fidyah. Dan pemansuhan pembatalan ayat ini diganti dengan ayat yang lain pada ayat 185 yang berbunyi, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kamu yang berada pada bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa. Yang ini tidak dibenarkan memilih. Sekumpulan ulama yang lain pula berpendapat bahawasanya ayat ini tetap teguh tidak dimansuhkan mengikut pendapat mereka. Ayat yang berbunyi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Maksudnya bagi mereka yang kuasa berdaya berpuasa pada masa mudanya tetapi tidak berdaya pada masa tuanya,
bolehlah mereka membayar fidyah sebagai ganti dari berpuasa. Kata Ibnu Abbas, ayat ini tidak dimaksudkan tetapi dimaksudkan kepada orang yang sudah tua, lelaki atau perempuan yang tidak lagi berdaya untuk berpuasa, maka bolehlah ia menggantikan puasanya itu dengan fidyah. Tiap-tiap sehari memberi makan kepada seorang miskin dengan kadar yang mencukupi untuk makan malam dan makan sahur. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Maksudnya jika orang itu suka membayar fidyah dengan memberi makan kepada 2 orang miskin bagi sehari adalah lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maksudnya jika kamu berpuasa, tahulah kamu betapa besarnya pengaruh puasa itu kerana dapat mendidik jiwa menjadi baik dan takut kepada Allah. Ketahuilah bahawasanya tidak ada kebenaran membuka puasa Ramadan bagi orang Islam yang mukallaf dengan tidak ada keuzuran. Adapun keuzuran yang membolehkan berpuasa ada 3 macam. Pertama, belaya, sakit, datang haid dan nifas. Mereka itu apabila berbuka wajib mengqadakan puasanya dengan tidak dikenakan fidyah. Kedua, perempuan yang mengandung dan perempuan yang menyusui jika khawatir dengan sebab yang puasa akan membahayakan kandungannya atau yang disusukannya, dibolehkan membuka puasanya kemudian wajib mengqadanya dengan disertai dengan membayar fidyah. Ketiga, orang yang sudah tua dan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh boleh berbuka, tidak usah puasa dan hanya membayar fidyah sahaja. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ayat 185. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran adalah menjadi petunjuk bagi manusia dan beberapa keterangan yang bawa kepada petunjuk dan membezakan di antara yang benar dengan yang salah. Barang siapa di antara kamu yang berada pada bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa. Barang siapa sakit atau berjalan, maka gantinya dihitung dari hari yang lain. Allah menghendaki kamu supaya mudah dan tiada menghendaki kamu supaya susah. Hendaklah kamu sempurnakan bilangan bulan itu dan hendaklah kamu besarkan Allah yang telah memberi petunjuk kepada kamu. Mudah-mudahan kamu berterima kasih kepadanya. Huraiannya, ayat yang berbunyi Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyanatin minal huda wal furqan. Maksudnya, puasa yang diwajibkan itu ialah pada bulan Ramadan. Dikhaskan puasa pada bulan tersebut kerana pada bulan inilah Al-Quran diturunkan. Al-Quran adalah kitab suci yang mulia, maka bulan di mana dia diturunkan adalah mulia. Dan ibadat puasa pun dengan sendirinya merupakan ibadat yang mulia. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Quran itu diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfuz pada Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Allah telah taruhkan di Baitul Izzah dalam langit dunia. Kemudian dibawa turun oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW beransur-ansur selama 23 tahun. Quran itu mengandungi petunjuk supaya manusia tidak sesat. Juga mengandungi keterangan yang nyata dari petunjuk untuk membedakan antara yang benar dengan yang salah. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kamu yang berada pada bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa. Adapun lafaz syahida di sini dimaksudkan dengan hadir, yakni berada pada bulan Ramadan, tidak berlayar ke mana-mana, maka hendaklah ia berpuasa. Juga dimaknakan dengan menyaksikan ruqyahnya, yakni melihat anak bulan Ramadan. Siapa yang melihatnya, maka wajiblah ia berpuasa. Ia berdasarkan hadis Nabi SAW berbunyi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu manakala melihat anak bulan Ramadan dan berbukalah kamu, berhari rayalah kamu manakala melihat anak bulan Syawal. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau berjalan, maka gantinya dihitung dari hari yang lain. Ayat ini adalah ulangan kerana pada mulanya telah dimasukkan oleh ayat faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau
memada sekali saja disebutkan, terangkumlah ia menjadi ayat yang dimasukkan ke semuanya. Oleh sebab itulah diulang menyebutkannya sekali lagi sebagai keterangan bahawa hukumnya masih kekal, tidak diikut dimasukkan. Mereka itu dibenarkan berbuka oleh sebab-sebab yang telah disebutkan tadi. Tiadalah sekali-kali Allah menyusahkan, bahkan memberi kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kamu supaya mudah dan tidak menghendaki kamu supaya susah. Walitukmilul iddah. Hendaklah kamu sempurnakan bilangan bulan itu. Maksudnya hendaklah kamu mengqadakan puasa itu dengan cukup supaya sempurna bilangan sebulan Ramadan. Juga dimaksudkan jika anak bulan dilindungi oleh awan sehingga tidak sabit ru'yah, maka genapkanlah puasamu 30 hari. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wala'allakum tashkurun. Maksudnya, bila selesai dari mengerjakan puasa kerana telah terbit anak bulan Syawal atau dengan menggenapkan 30 hari berhari rayalah kamu dengan menyebut kebesaran Allah. Bacalah takbir sejak malam hari itu dan bersyukurlah kepada Allah kerana Allah telah memberi kejayaan kepada orang mukmin, iaitu kemenangan di medan perjuangan melawan hawa nafsu dan angkara murka. Kelebihan bulan Ramadan mengikut hadis-hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Iza jaa Ramadanu futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nari wa sufidatis syayatin." Jika datang bulan Ramadan, terbukalah pintu-pintu syurga dan tertutuplah pintu-pintu neraka serta terbelenggulah syaitan-syaitan. Sabdanya lagi, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa berpuasa Ramadan dengan percaya dan menuntut keredaan Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Dan siapa beribadat pada Lailatul Qadar dengan percaya dan menuntut keredaan Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Maksudnya, percaya dan menuntut keredaan Allah di sini adalah percaya bahawa puasa itu wajib dan mengharapkan pahalanya daripada Allah dengan hati yang tulus dan dikerjakan tidak kerana terpaksa. Sayyidatina Aisyah pula telah meriwayatkan katanya bermaksud adalah Rasulullah SAW jika memasuki 10 hari, yakni 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, sangat tekun berjaga beribadat pada tiap-tiap malamnya dan baginda membangunkan pula ahlinya kerana beribadat. Berjaga malam pada masa tersebut ialah untuk memperolehi Lailatul Qadar yang Tuhan nyatakan kelebihannya melebihi dari 1000 bulan. Malam itu berada di antara 10 malam yang telah disebutkan. Dari Abu Hurairah pula katanya bahawa Nabi SAW bersabda, artinya Allah Azza wa Jalla berfirman, tiap-tiap amal anak Adam itu dia yang punya. Dilipatkan satu kebajikan menjadi 10 kebajikan yang seumpamanya hingga sampai kepada 700 kali ganda melainkan puasa. Maka itu aku yang punya. Aku beri balasan kerana ia telah menahan syahwatnya, nafsunya dan makannya semata-mata kerana aku. Orang-orang yang puasa itu akan mendapat 2 kegembiraan, iaitu kegembiraan pada waktu berbuka dan kegembiraan pada waktu menemui Tuhan di akhirat. Dan kerana adanya bau mulut orang yang berpuasa itu akan mendapat ganti di sisi Allah dengan bau yang lebih harum dari kasturi. Dan ditambah dalam riwayat hadis ini, puasa itu menjadi pagar. Jika seseorang daripada kamu berada pada hari puasa, maka janganlah bersetubuh dan jangan riuh-riuh. Sekiranya ada orang memakinya atau mengajaknya bertempur, katakanlah aku ini puasa. Ada apa maksud tiap-tiap amal anak Adam itu? Dia yang punya dalam hadis ini, bahawa dia mempunyai peluang, iaitu hasil amalannya kelak akan dapat disaksikan orang baik jenis apapun amalannya. Sedang amalan puasa, Allah tidak memberi kesempatan kepada sesiapa pun untuk menyaksikannya. Amalan itu dikhaskan baginya sahaja. Dan segala amalan soleh lainnya akan terpulang kepada yang beramal. Tuhan akan memberi pahala kerana puasa itu tidak ada yang terbit dari amalan atau perkataan anak Adam yang dapat ditulis oleh malaikat. Al-Fadhah, juru tulis amalan anak Adam, tetapi amalan puasa itu adalah merupakan amalan jawarih,
jasmani dan tenaga yang niatnya tidak dapat diketahui oleh sesiapa pun melainkan Allah. Oleh itu Allah menyatakan yang bermaksud, hanya aku berkuasa memberi pahala ke atas orang-orang yang aku sukai. Bukan kerana ada mempunyai kira-kira dan bukan kerana ada tercatat tulisannya. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat 186. Dan apabila hamba-Ku bertanya kepada engkau, ya Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku hampir. Aku perkenankan permohonan orang yang memohon apabila memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka mengikut perintahku serta beriman kepadaku. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk, yang ini kecerdikan. Huraiannya, sebabnya ayat diturunkan mengikut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa orang-orang Yahudi negeri Madinah telah berkata kepada Nabi SAW, katanya, bagaimana Tuhan kita dapat mendengar doa kita sedang Tuhan mendakwa bahawa jarak antara langit dengan kita adalah 500 tahun lamanya perjalanan dan tebal lapisan tiap-tiap langit seperti itu juga 500 tahun lamanya perjalanan. Maka kemudian turunlah ayat ini sebagai menjawab pertanyaan mereka. Diceritakan pula bahawa setengah para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, katanya, adakah Tuhan kita itu dekat, maka kita rayu, atau jauh, maka kita seru? Ada pula yang bertanya, bilakah ketika berdoa kepada Tuhan kita? Maka Allah pun menurunkan ayat ini membawa pengertian bahawa sekiranya seorang bertanyakan tentang hal Allah, maka pertanyaan itu tidak boleh terkeluar daripada 3 perkara, iaitu tentang zat, sifat dan perbuatannya. Sekiranya ia bertanya tentang zatnya, bermakna ia menanyakan tentang jauh dekatnya. Sekiranya ia bertanya tentang sifatnya, bermakna ia menanyakan tentang adakah Tuhan mendengar permohonannya, doanya. Dan sekiranya ia bertanya tentang perbuatannya, maka ia menanyakan adakah Tuhan memperkenankan permohonannya. Maka hamba yang bertanya tentang Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni, adalah mengandungi maksud di dalam semua segi pertanyaan yang disebut tadi. Allah menjawab, fa inni qarib, sesungguhnya aku hampir, yakni dekat. Yakni Allah mengetahui si pemohon dengan lebih hampir dan ia selalu di dalam pemeliharaannya sehingga tidak sesuatu pun luput dari pengetahuannya. Dengan demikian amat mudah sekali Allah memperkenankan permohonannya, mengabulkan doanya dan menjayakan hajat serta cita-citanya. Dari Abu Musa Al-Sy'ari, dia berkata, manakala Rasulullah SAW menyerang negeri Khaybar atau katanya menuju ke Khaybar, berdatanglah orang-orang di sebuah lembah. Lalu dengan suara yang keras mereka bertakbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka bersabda Nabi SAW, ya ayuhan nasu irba'u ala anfusikum la tad'una asamma wa la ghaiba innakum tad'una sami'an basira qariban wa huwa ma'akum. Hai manusia, kasihanilah dirimu, hentikanlah daripada bertempik sorak, kerana sesungguhnya kamu tiada memohon kepada Tuhan yang peka dan yang tidak ada. Sesungguhnya kamu memohon kepada yang maha melihat, lagi hampir, dan dialah Allah bersama kamu. Kemudian lanjutannya, ujibu da'watad da', aku perkenankan permohonan orang yang memohon kepadaku. Maksudnya, hamba yang telah sedar mahu berdoa kepada Tuhannya kerana yang demikian itu adalah satu pengakuan bahawa dirinya sangat berhajat kepadanya dan kepada pertolongannya. Dia merayu Tuhannya dengan sepuas-puas dan seikhlas-ikhlasnya. Tuhan mendengarnya dan tiada akan mengecewakan permohonan sesiapa pun yang memohon kepadanya. Tetapi berdoa itu ada adab-adabnya dan memohon itu adalah cara-caranya. Inilah menjadi pokok dan sebab musabab yang terpenting bagi terkabulnya doa seseorang. Apabila sempurna doanya, ia menjadi orang yang diperkenankan Tuhan permohonannya. Dan sekiranya salah, tiadalah akan diperkenankannya. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan hendaklah mereka mengikut perintahku serta beriman kepadaku. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk kecerdikan. Maksudnya, jika sekiranya Allah telah menyeru mereka supaya beriman dan percaya kepadanya, hendaklah segera mengikut perintahnya sebagaimana Tuhan memperkenankan permohonan mereka. Semoga dengan adanya keimanan itu, mereka mendapat petunjuk terpandu ke jalan kebajikan agama dan kebajikan dunia.
Orang yang diperkenankan doanya ialah orang yang yakin bahawa doanya diperkenankan Allah, sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu katanya, bersabda Nabi SAW, Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabati wa'lamu anna Allah ta'ala la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lah. Berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin diperkenankan, dan ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala tidak memperkenankan doa orang yang berhati lalai dan bermain-main. Mengenai aturan orang yang berdoa ada diterangkan dalam hadis yang artinya kira-kira demikian. Dari Fadlullah bin Ubaid berkata, Rasulullah SAW telah mendengar seorang yang memohon dalam doanya dengan tidak membaca selawat ke atas Nabi SAW, maka sabda baginda tergesa-gesa orang ini. Kemudian dipanggilnya dan bersabda baginda, jika berdoa salah seorang dari kamu, mulakan dengan memuji Allah Ta'ala, bacalah Alhamdulillah dan menyanjurnya, kemudian selawat atas Nabi SAW, kemudian barulah berdoa apa-apa yang dihajatinya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, diperkenankan doa seseorang dari kamu selagi ia tidak tergesa-gesa dan tidak pula berkata, aku telah berdoa kepada Tuhanku tetapi tidak juga dikabulkan doaku. Mudah-mudahan dengan panduan hadis-hadis tersebut dapatlah kita perbaiki cara-cara dan adab-adab berdoa dengan lebih baik. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Ayat 187. Dihalalkan bagi kamu pada malam bulan berpuasa bersetubuh dengan isterimu. Mereka itu pakaian kamu dan kamu pula pakaian mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu khianat kepada dirimu sendiri. Maka diterimanya taubat kamu dan dimaafkannya kesalahan kamu. Sekarang bolehlah kamu bersetubuh dengan perempuanmu dan carilah apa yang difardukan Allah atas kamu, perkara-perkara yang dihalalkannya. Makanlah dan minumlah kamu sehingga kelihatan olehmu benang yang putih dari benang yang hitam dari fajar hingga terbit fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam terbenam matahari. Janganlah kamu bersetubuh dengan isterimu sedang kamu iktikaf diam beribadat dalam masjid. Itu adalah peraturan Allah. Janganlah kamu dekati melanggarnya. Seperti demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia. Mudah-mudahan mereka takut. Huraiannya, sebab ayat ini diturunkan ialah kerana dahulu pada permulaan puasa itu diwajibkan jika sampai masa berbuka, seseorang itu dibolehkan makan dan minum dan dibolehkan pula bersetubuh dengan isterinya. Masa yang diberikan berbuat demikian itu ialah sebelum mengerjakan sembahyang isyak atau tidur sebelum mengerjakan sembahyang isyak. Apabila telah sembahyang isyak atau tidur, tiada lagi boleh makan, minum dan bersetubuh sampai membawa ke malam esoknya. Pada satu malam, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah bersetubuh dengan isterinya padahal telah sembahyang isyak. Selepas mandi, ia lalu menangis menyesali dirinya, kemudian menemui Nabi SAW. Katanya, ya Rasulullah, saya minta ampun dan maaf kepada Allah dan juga kepada hamba daripada kesalahan saya, kerana apabila saya balik ke rumah isteri saya selepas sembahyang isyak, saya dapati bau-bau yang harum telah dapat mempengaruhi diri saya sehingga saya melakukan persubuhan dengan isteri saya. Mendengar pengaduan Sayyidina Umar itu, baginda pun menjawab, tiadalah yang demikian itu aku layak, ya Umar, memberi kemaafan. Selang berapa lama, bangunlah beberapa orang mengaku kepada Nabi bahawa mereka ada melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Kerana berlaku peristiwa inilah Allah menurunkan ayat menghalalkan bersubuh dengan isteri pada malam bulan puasa, dengan menyatakan pula bahawa isteri itu sebagai pakaian suami dan sebaliknya suami itu sebagai pakaian isteri. Allah memisahkan suami isteri sebagai pakaian adalah satu misalan yang halus, tepat dan logik, betapa tidak, kerana guna pakaian ialah untuk menjadi penutup, pendiri dan penahan dari segala kemungkinan yang datang mengganggu.
merosak dan membahayakan tubuh badan. Maka tiap-tiap seseorang dari suami isteri masing-masing akan dapat menutupi yang lain. Dan dengan demikian akan terpeliharalah daripada melakukan pekerjaan yang tidak halal. Kebenaran ini telah diakui oleh sebuah hadis yang berbunyi, Man tazawwaja faqad ahraza sulusai dini. Barang siapa telah kahwin, berarti dia telah memelihara 2/3 agamanya. Kemudian Allah menyatakan pula bahawa dia telah mengetahui mereka yang mengkhianati dirinya bersubuh pada malam puasa. Pada malam bulan puasa tersebut, kemudian mereka bertaubat. Allah maafkan mereka. Maka ini adalah satu keringanan bagi mereka. Terutama apabila Allah melanjutkan firman-Nya. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Sekarang bolehlah kamu bersubuh dengan isterimu dan carilah apa-apa yang difardukan Allah atas kamu. Perkara-perkara yang dihalalkan. Diteruskan pula dengan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal ghaitil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah kamu sehingga kelihatan olehmu benang yang putih dari benang yang hitam dari fajar. Ayat ini ditujukan kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Sormah al-Ansari. Setengah riwayat mengatakan namanya Qais bin Sormah. Sahabat ini telah bekerja keras di ladangnya sedang ia berpuasa. Bila hari telah petang, kembalilah ia ke rumah lalu berbuka dengan buah tamar saja. Kemudian ia minta kepada isterinya supaya menyediakan makanan untuknya. Isterinya bermaksud hendak menyediakan makanan untuk suaminya yang agak hangat sedikit. Bila makanan tersebut siap terhidang, didapatinya suami telah tertidur kerana kepenatan bekerja keras sepanjang siang. Isterinya pun membangunkannya. Setelah bangun, ia berasa sekiranya ia makan, tentulah ia dahaka kepada Allah dan Rasulnya kerana telah tidur. Ia pun enggan memakannya lalu tidur semula dan terus puasa hingga ke hari esoknya. Belum pun sampai tengah hari, dia jatuh pitam dan tidak sedarkan diri. Bila dia seman, Nabi SAW datang kepadanya dan melihatnya sambil bertanya apa sudah berlaku semalam. Ia pun menceritakan halnya kepada baginda dan baginda merasa sedih mendengarnya. Kemudian Allah pun menurunkan ayat ini. Maksudnya, dibenarkan kamu melanjutkan makan minum hingga terbit fajar. Bila telah terbit fajar, tidak dibenarkan lagi yang demikian. Dalam ayat ini, Allah telah menggunakan kata pinjaman, kelihatan benang yang putih dari benang yang hitam. Yang dikiaskan sebagai benang putih itu ialah siang dan benang hitam ialah malam, yang berarti telah terbit fajar. Maka erti fajar sadiq, puasalah dengan menyempurnakannya hingga ke malam terbenam matahari. Kemudian Allah telah menegah pula, iaitu jangan melakukan persetubuhan pada masa menjalankan itikaf, duduk beribadat di dalam masjid. Sekiranya melakukan demikian itu dalam keadaan itikaf, batallah itikafnya. Akhirnya ayat tadi menyebutkan, maka segala peraturan hukum yang telah diterangkan dalam ayat ini janganlah dilanggar. Kerana Allah telah menyatakan perkara-perkara yang diperintahkan dan perkara-perkara yang ditegahkan kepada manusia dengan jelas supaya mereka menjadi takut. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al-hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Janganlah, ayat 188, janganlah kamu memakan harta orang dengan jalan yang tidak halal batil, dan kamu bahawa kepada hakim supaya dapat kamu memakannya sebahagian daripada harta orang dengan berdosa anaya sedang kamu mengetahui. Huraiannya, janganlah seseorang itu memakan, mengambil, menguasai, memiliki harta orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syarak, iaitu dengan perbuatan yang batil atau tidak halal. Misalnya, yang didapatinya dengan jalan merampas, mencuri, menipu atau menerima hasil daripada judi, suap, tumbuk rusuk, pecah amanah dan lain-lainnya. Begitu pula dilarang menguasai harta orang dengan jalan yang batil melalui mahkamah pengadilan, iaitu dengan membawa saksi bohong yang menerima upah. Padahal dia tahu bahawa Tuhan punyalah yang berhak atas harta itu, meskipun ia tidak mempunyai bukti-bukti yang boleh memberi puas hati pihak mahkamah. Maka harta yang demikian itu adalah harta yang bolehi secara zalim dan anaya. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar tadi mendapat taufik dan hidayah daripada Allah untuk kita amal dan kita sampaikan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni stauda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya indaka hajati ilaih. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku titipkan, simpankan kepadamu apa-apa yang telah aku baca dan kembalikanlah ia kepadaku ketika aku berhajat kepadanya, memerlukannya. Amin.